TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success. Kita nak belajar subjek matematik hari ini. Tapi nak tahukah apakah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini? Kepada murid-murid, stay tune sehingga ke akhir rancangan. Tapi sebelum tu, kepada murid-murid kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Kalau keluar pada rumah, pakai pelitup muka dan sentiasa menjaga jarak anda dan pakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat memutuskan rantaian wabak COVID-19. Alright, jom tanpa melengahkan masa lagi kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita ada di studio bersama dengan Cikgu Azman. Ya. Cikgu, sihat Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat sasa kan. Subjek yang saya sangat tenanti-nantikan Cikgu, subjek matematik. Sebab Cikgu, kalau tengok dalam slip saya punya peperiksaan Cikgu, markah paling tinggi adalah matematik Cikgu. Oh, terbaik. Okey. Tapi markah lain jangan taja Jangan taja tau. Okey. Baik, saya teruja bersama dengan Cikgu Azma pada hari ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Selangor Cikgu. Ya. Tak jauh pada rumah saya. Saya pun duduk dekat Bukit Badung je. Oh, dekat. Tapi sebelum kita mula Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu Cikgu. Okey. Okey, baik Cikgu. Saya pula. Sila. Cikgu, boleh tak Cikgu ceritakan sikit Cikgu? Okey. Apakah yang menarik yang akan kita bincangkan pada hari ini Cikgu? Sebab dengar kata benda ni baru Cikgu. Ya. Okey, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Memang betul-betul baru, fresh daripada ladang. Sebab topiknya adalah topik teori dalam rangkaian graf. Aiman pun tak pernah dengar. Betul Cikgu. Rasanya saya tak pernah dengar dulu. Tak pernah. Ini adalah silibus baharu dalam KSSM Matematik. Okey, jadi anak-anak semua akan didedahkan dengan pelbagai bentuk rangkaian. Kita selalu tengok jalan raya kiri, kanan, atas, bawah semua itu kita akan belajar. Bagaimana nak melukisnya, bagaimana jurutera hari ini memikirkan bagaimana untuk bina lingkaran jalan raya tersebut. Itu kita belajar dalam topik ini. Maknanya dalam peperiksaan pun tak pernah ada ni Cikgu. Tak pernah. Ini first time. Ini Mereka first time. inilah fresh dan mereka akan buat rekod baru, sejarah baru untuk matematik semua ni. Tu murid-murid kita yang berada di rumah sana yang menonton kita pada hari ini, anda first kali yang belajar subjek ni. Betul Cikgu? Betul. Dan orang kata bukan subjek lah, subjek ni dah lama. Cuma topik ni Cikgu. Topik baru. Okey, baik. Itu pandangan guru kita dan kita nak tengok pula apakah pandangan murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Rangkaian dalam teori graf merupakan topik yang sungguh menarik dan senang dibelajar. Aplikasi rangkaian sering digunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar yang melibatkan pembinaan, perhubungan, perniagaan, rangkaian komunikasi dan sebagainya. Melalui bab ini, kita dapat mempelajari cara menggunakan rangkaian untuk mengkaitkan objek dalam bidang yang sama. Bab ini, rangkaian dalam teori graf amat mudah saja kerana kita tidak perlu membuat banyak pengiraan. Apa yang kamu mesti lakukan untuk menguasai bab ini ialah memahami macam mana mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aiman Syakira binti Muhammad Zaini dari SMA Al-Ihsan, calon SPM 2021. Pada pendapat saya, rangkaian dan teori graf adalah satu topik yang sangat menarik dan bermanfaat. Selain daripada pendedahan kepada pelbagai bentuk graf, topik ini juga membantu kita membuat keputusan terbaik apabila diberikan beberapa pilihan. Melalui topik ini juga, saya dapat mencabar diri saya untuk membuat keputusan yang terbaik berdasarkan maklumat yang ada. Jadi kawan-kawan, batch 04 gula okey SPM? Didik TV KPM.
Alright, kawan, kita kata good luck SPM. Walaupun kita berada di rumah, terus kita buat latihan dan jangan kita ponteng kelas tau. Okey. Cikgu, Ya. macam mana dengan SPM yang lalu, cikgu? Matematik memberansangkan ke? Macam mana murid-murid kita dapat skor ke? Macam mana, cikgu? Alhamdulillah, dalam keadaan PDPR, PKP semua, masih lagi result matematik peringkat nasional meningkat. Meningkat, cikgu? Meningkat. Dan sekolah saya sendiri pun alhamdulillah meningkat peratus dan juga GPMP-nya. Saya sendiri pun terkejut tengok. Tapi Baik, cikgu. tahun ni lagi cabarannya. Betul? Daripada awal lagi mereka dah PKP, PDPR semua. Okay. Tambah pula, ini orang kata silibus sukatan baru, cikgu. Kita akan pelajari selepas ini. Kita berehat seketika, boleh, cikgu? Okey. Murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan guru kita pada hari ini, Cikgu Arzman. Terbelit lidah kita sebut, cikgu. Ya, adik Kembali idap. selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama dengan kita dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Arzman, merupakan jurulatih utama kebangsaan Kebat Matematik. Wow, bukan calang-calang. Berapa tahun, cikgu, dengan subjek matematik ni, cikgu? 18 tahun. 18 tahun. Ya Allah, hai. Memang betul-betul berpengalaman dan kita nak korek habis ni ilmu dan rahsia daripada guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, cikgu, kita nak jemput ni murid-murid kita yang bersama dengan kita dalam kelas pada hari ini. Mereka dah bersedia ke belum ni? Mana mereka ni? Okey. Kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, cikgu. Okey. Hai. Apa khabar semua? Sihat cuba senyum sikit. Tak pakai mask boleh nampak senyum, cikgu. Kita kalau senyum tak nampak juga. Okey, Betul, baik. betul. Kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu first kali. Tapi sebelum tu, cikgu, kita nak tahu nama mereka dan juga cita-cita mereka, Bagus. cikgu. Tapi kalau tanya saya, cikgu, cita-cita saya nak jadi macam cikgu. Guru matematik juga. Okey, baik. Kita nak berkenalan first kali dengan Batricia. Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Batricia Aidina dari SMK Kuala Selangor. Cita-cita saya nak jadi ahli farmasi. Wow. Ahli farmasi. Sebab saya tengok dia punya spek pun saya dah boleh agak dah. Cikgu. Ni paling betul. tidak farmasi ataupun doktor ni. Okey, kedua. Kita ada Nur Hikmah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Hikmah Hajar dan cita-cita saya ingin menjadi pensyarah dalam bidang perubatan. Wow, dua-dua. Dia kalau pakai spek dia memang ke arah tu lah, cikgu. Ya, Baik, okey lah. seterusnya kita ada Maha. Silakan, Maha. Salam sejahtera, nama saya Mahalishmi Anak Perempuan Ravichandran. Saya dari SMK Kuala Selangor. Cita-cita saya nak menjadi seorang polis. Wah. Tapi kalau tahan saya jangan saman. Dan seterusnya kita ada Kavin Ran. Tapi yang ni macam hero sikit, cikgu. Ya. Kalau dalam filem ni dia hero. Okey. Boleh tahu nama dan apa cita-cita anda? Salam sejahtera, nama saya Kavindran Alalaki Purushothaman. Saya dari SMK Kuala Selangor. Cita-cita saya seorang pramugara. Wah, kalau pramugara macam ni memang layak lah, cikgu. Daripada awal Tengok lagi dah. muka pun ada, handsome, kacak, bergaya. Dan seterusnya kita ada hero juga. Yang ni Harnish. Boleh kenalkan diri anda? Selamat sejahtera, nama saya Hanisri, anak lelaki Pira Baharan. Saya belajar di SMK Kuala Selangor dan cita-cita saya adalah untuk jadi seorang pegawai polis. Wah, tapi saya dengar kata cikgu cerita kat saya tadi, awak di antara murid yang rajin lah, suka tolong cikgu kat sekolah. Bagus. Bagus, Hanis. Dan last kali kita ada Nur Aiman Syakira. Silakan, Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aiman Syakira binti Muhammad Zaini dari Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan. Cita-cita saya nak jadi doktor pakar jantung. Cuba jadi doktor ni, cikgu. Kalau sakit jantung nanti saya rasa cikgu dapat free je ni. Mudah-mudahan. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Anda semua dah bersedia ke ni nak ikut kelas kita hari ini? Kalau dah bersedia sikit, cuba goyangkan pen sikit. Mana pen anda? Ada pen tak? Okey, goyangkan pen sikit.
Okey, baik. Terima kasih semua kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada di studio bersama dengan Cikgu Azman bin Sa'ad, jurulatih utama kebangsaan Kebat Matematik, dan kita nak pakai ilmu dengan cikgu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk masa hadapan kita. Baik cikgu, tanpa buang masa lagi, saya persilakan cikgu untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu. Terima kasih Aiman. Saya selalu dalam kelas, saya akan mulakan dengan satu benda yang akan menarik perhatian budak. Apa tu cikgu? Jadi untuk hari ini, pelajar saya adalah Aiman dan dekat di Google Meet. Betul cikgu. Tapi saya nak jadi ketua kelas. Tumpuan saya adalah pada Aiman. Aiman, saya ada satu soalan teka-teki. Okey. Nak tengok pandai ataupun bijak. Dapat jawab yang betul, bijak. Okey. Dapat jawab yang salah, hanya pandai, tak bijak. Okey. Okey Aiman. Kalau Azman bin Sa'ad, okey. Okey, Latifah binti Karim contohnya. Kalau kambing binti apa? Oh, kalau kambing binti cikgu, soalannya dahsyat sangat ni cikgu. Kalau kambing cikgu, saya cuba. Ya. Kambing binti biri-biri cikgu. Okey, itu jawapan pelajar yang pandai. Belum bijak lagi. Kerana Azman bin Sa'ad, Latifah binti Karim, kambing bin Atang. Oh, kenapa Atang cikgu? Kambing binatang. B-I-N-T-N-G. Binatang. Itu dia. Okay? Waduh. Alright. Itu saya serukan dalam kelas. Selalu begitu. Kerana nak tarik perhatian pelajar kita. Okey, sebab matematik kita belajar enjoy. Betul, jangan muka kelat-kelat. Itu susah nak faham. Okey. Tahniah Aiman. Berani mencuba lagi. Bagus. Nanti saya nak cuba dekat kawan saya lagi cikgu. Boleh. Okey, alright. Okey, so hari ini saya sambung Aiman ya. Silakan cikgu. Hari ini bersama dengan saya Road to Success 2021, rangkaian dalam teori graf. Okey, saya tu tak kenal diri siapa lah. Semua orang dah kenal saya dah. Alhamdulillah rezeki. Tapi orang lebih kenal saya dengan nama Azman Rezeki. Azman Rezeki. Gabungan nama saya dan isteri saya lah. Oh, sweet. Alright. Okey. Alright. So hari ni saya nak bertanya gini lah. Isteri saya pernah bertanya saya. Macam mana abang boleh pandai matematik? Sayang dulu mat paling tak suka sekali. So apa jawapan saya? Apa jawapan cikgu? Biar pelajar saya jawab. Ini pelajar saya. Okey, pecah otaknya isteri saya kata. Pelajar saya ni kata, begini dia kata. Ketika rehat pelajar lagi makan, saya buat latihan matematik. Ketika tiada guru masuk kelas, saya masih lagi buat latihan matematik. Di rumah saya akan buat latihan matematik juga. Setiap hari saya kurang-kurangnya satu. Jika tak sibuk, saya akan buat lebih banyak lagi latihan. Dan akhirnya dia kata, result saya selalu G, SPM dapat A. Ni murid cikgu ke? Murid saya SPM tahun lepas selalu dapat G, SPM dapat A+. Ui, G ni teruk sangat cikgu. Ini rahsia dia. Latihan, dan latihan. Itu kunci dia cikgu. Ya. Tapi cuma pesan kepada anak-anak murid semua, janganlah tertumpu pada matematik semata-mata. Marah sekolah nanti. Okay. Berpada-padalah. Tapi matematik dia macam semayang. Kena buat setiap hari, baru kita ingat step dia, ingat bacaannya. Okey. Alright. Okey. So macam saya cakap tadi, untuk matematik ni mudah je. Mindset kena positif. Mindset kena positif. Terbit minat. Tak minat tak boleh buat apa-apa. Okey, ada sasaran dan juga latihan yang berterusan. Okey, saya dengar tadi Aiman kata dia selalu dapat skor matematik bagus. Okey, memang baguslah. Okey, tak ada masalah. Okey. Alright, berguru dia jadi guru. Tak tahu bertanya. Dah tahu ajar kawan. Okey, ada pelajar tak nak ajar kawan, takut dia kawan dia potong dia. Jangan begitu. Okey, ilmu disebarkan, orang pandai, kita makin pandai. Okey, sambung. So untuk hari ini saya nak kongsi dengan anak-anak semua dekat Google Meet semua dekat negara ni, okey, tentang soalan menjawab, teknik menjawab soalan kertas 1, kertas 2 juga. Topik yang baharu dipelajari oleh semua pelajar. Okay, tak pernah diuji sebelum ni. Tak ada lagi cikgu. Tak pernah. Ini adalah topik yang baharu. First time akan masuk dalam exam. Okey. Nak imbas balik dulu. Kenangan lama. Imbasan pengetahuan lama. Okey. Ini Aiman tak tahu ni apa dia ni. Tak tahu cikgu. Kita tanya anak-anak murid kita. Agak-agak lah ni anak-anak murid kat Google Meet semua ni. A, B, C, D, E, F ni apa benda ni? Siapa nak jawab? Silakan. Apa benda A, B, C, D, E ni? Okey, Maha. Silakan Maha. Semangat dia. Bucu. Bucu dia kata. Okey, bucu. Pandai Maha. Bagus. Okey, bucu. Itu namanya bucu betul. Tapi yang lengkung biru BC tu apa pula? Jawablah Maha dalam Maha ada situ. Jawab dia Maha. Okey, BC tu apa pula Maha? Gelung. Okey. Ni. Dia tahu tapi kecuaian. Yang BC itu dia hanya separuh gelung, dia hanya panggil berbilang tepi. Okey, berbilang tepi. Okey. Okey, Maha ya. Dia tahu tapi dia
cuai. Oh. Okey. Yang bulatan betul-betul dekat F tu baru gelung. Oh, dekat F gelung. Yang bentuk bulatan tu baru gelung. Okey. Yang ini bilang tepi. Tiba-tiba lah ada pula titik yang tak bersambung langsung. G ni. Oh. Apakah G tu? Okey, siapa cuba jawab? G tu apa dia? Silakan. Ni je imbas balik je. Okey, siapa cuba? Silakan. Syakira. Bucu terpencil. Okey, bucu terpencil. Okey, dia kata bucu terpencil. Betul. Okey, yang tak bersambung dengan mana-mana bucu yang dekat tepi, namanya adalah bucu terpencil. Oh. Sebab apa saya letak G ni? Memang kita tak nak G dalam exam. Itu sebab dia lah. Kita tak nak G dalam exam. Dia terpencil je, terpencil kan dia, terpencil. Dia ada tapi jangan kita ambil. Okey. Okey. Ini antara yang dah dipelajari oleh pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, yang mana bentuk-bentuk grafnya ada mudah, ada bilang tepi gelung, ada berarah, ada tidak berarah, ada berpemberat, tak ada pemberat. Jadi pelajar-pelajar semua mesti tahu dan faham apa beza setiap ni. Dan satu lagi ialah pokok pun penting juga. Apa ciri pokok? Okey, insya-Allah saya rasa dalam SPM ni confirm keluar soalan bentuk ini. Confirm lah. Okey. Ialah benda baru cikgu kan? Benda baru. Okey, alright. Tagline saya itu, matematik tu kacang. Matematik kacang. Itu tak sebutkan dari dulu sekarang. Matematik kacang juga Alright. Jom kita belajar. Alright. Okey. Kita tengok contoh soalan kertas 1 yang mungkin bertanya soalan. Okey. Soalan mudah je. Manakah antara rangka berikut bukan pokok? Okey. Keluarnya adalah bukan. Okey, ada siapa dapat jawab? Okey, silakan. Siapa dapat jawab? Okey, silakan. Okey, Kavindra dapat angkat tangannya. Okey, silakan. Harnesh, okey. B cikgu jawapan dia. Okey, B. Betul tak Aiman? B. Saya rasa B cikgu sebab saya nampak macam lain sikit lah cikgu B ni. Nampak tak anak-anak murid abang kita Aiman ni tak pernah belajar topik ni. Tapi dia boleh kata B jawapan dia. Kenapa dia boleh bagi alasan lagi? Kata nampak lain. Lain di mana tu? Saya nampak lain cikgu sebab kalau yang lain ni cikgu dia ada bercantum sesama mereka. Tapi yang B ni ada yang tak bercantum cikgu. Okey, tepat dan bijak sekali. Okey, betul. B jawapannya kerana ada satu garisan ni tidak bercantum dengan yang lain-lain tu. Itu dia bukan pokok. Pokok mesti bercantum semua sekali. Oh, itu syarat pokok. Itu syarat dia mesti pokok bercantum semua sekali. Okey, alright. Okey, pandai. Terima kasih tadi kepada Harnesh dan juga Aiman juga sebagai ketua kelas. Bagus. Tak selesai cikgu lantik di ketua kelas. Okey. Satu lagi soalan. Rajah menunjukkan sebuah gerah berbilang tepi dan bergelung. Tentukan bilangan darjah bagi gerah tersebut. Soalan minta bilangan darjah berapa? Aiman tersipu-sipu tak tahu. Oh, betul lah. Okey. Jadi kawan kita tahu ni. Okey. Ada siapa-siapa nak bagi jawapan ataupun nak cuba bagi jawapan, terangkan kenapa. Okey, silakan. Silakan. Kita minta Nur Hikmah. Silakan. Okey, Nur Hikmah. Okey, silakan Hikmah. Jawapannya 28. 28. Kenapa ya? Sebab bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi dan bilangan tepi ada 14. 14 darab 2 dapat 28. Ya Allah. Pandai sungguhlah anak murid saya ni. Bagus. Terima kasih tahniah Hikmah. Pandai betul. Okey, betul lah. Tapi Aiman tak tahu kan? Saya tak tahu cikgu. Begini ya Aiman ya. Okey. Untuk mengira bilangan darjah tadi Hikmah dah kata 2 kali bilangan tepi. Okey, tepi tu ialah yang laluan tadi. Okay. Dalam ni kita tengok laluan dia. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Ada 14 tepi. Okey. Tepi ada 14. Kalau calon cuai, A dah jawapannya. Betul? Sebab dia tak baca soalan. Soalan kata dia nak bilangan darjah. Darjah 2 kali ganda tepi sebab dia ada perjalanan pergi, perjalanan balik. Perjalanan pergi dan balik. Dia ada 2 kali ganda. So, dia 28. Okey, pandai. Terima kasih. Kali 2 lah cikgu Ya, kali 2. Baik. Okey. Kalau soalan bentuk kebat pula. Selalu calon kalau nampak begini. Nampak panjang ni, kebat ni. Tak nak jawab. Tembak C, tembak B. Saya biasa gitu. Okey. Tapi kalau belajar bijak, dia kena dia punya keyword je mudah je. Baca soalan dulu. Okey, soalan saya laju je. Okey, rajah menunjukkan jarak dalam kilometer dalam meter yang menghubungkan 6 buah rumah di sebuah kampung. Itu situasi dia. Cecilia berada di A, dia kata. Ingin menghantar kerja sekolah yang diberikan oleh gurunya kepada semua rakan di B, C, D, E dan F. Okey, hitung laluan terpendek yang akan dilalui olehnya jika dia tak lalu laluan yang sama. Okey, segini. Dia berada di A, nak pergi ke semua tempat tanpa laluan yang sama. Okey. Ini salah bentuk kebat. Macam mana tu? Ada tak yang cuba jawab ke? Okey.
boleh terang, boleh cerita dengan kawan-kawan. Okey, macam mana cara nak jawab? Strategi macam mana? Okey, sila. Kalau saya cikgu kalau saya kan kalau tengok keadaan B, C, D and E ni cikgu. Mungkin saya akan pergi ke B dulu cikgu. B dulu. Okey, kemudian B, lepas B, C, lepas C, D, lepas tu baru E, kemudian pergi kepada F cikgu. Okey, itu itu pandangan saya lah cikgu. Okey, pandangan. Okey, alright. Kenapa mula dengan pergi B dulu? Jauh tu 900 tu. Sebab jauh biar bulat dulu cikgu. Soalan kata nak pergi laluan terpendek. Laluan terpendek. Okey, jadi kalau macam tu saya minta bantuan murid lah cikgu. Boleh juga. Okey, siapa boleh bantu saya? Okey, silakan. Hikmah macam nak cuba je. Siapa nak lawan ketua kelas ni? Okey, sila. Tak boleh juga Hikmah. Saya takut salah juga tu. Okey. Maha nak cuba tak? Tambah A, B, C, E, D. A, B, C, E, D. Dan F. Okey, itu pilihan itu pilihan Maha. Dia kata A, B, C, E, D, F. Okey, kita check nantilah. Okey. Kalau kau soalan bentuk ni, cluenya lah laluan terpendek. Bila terpendek, ingat dalam kepala lukis pokok. Pokok ni untuk laluan terpendek. Okey, so stepnya lagi ni. Untuk pokok, step pertama adalah kira dia punya bucu. Dalam ni kita ada A, B, C, D, E, F. Ada 6 bucu. Okey, bila 6 bucu, pokok dia akan ada kurang 1 tepi. Jadi kalau 6 bucu dia hanya ada 5 tepi saja. Jadi dalam ni kita ada berapa tepi? Saya check tengok. Okey, dalam ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tepi. 10 tepi. Kita nak 5 je. Kena buang 5 tepi lagi. Cara pertama, nak yang terpendek, kita buang yang terpanjang. Kita buang 900 tu, panjang tu, jauh tu. Buang. Kemudian 850 buang. Buang. 850 buang. 750 pun buang. Okey, dah buang dah. Dah buang dah. Satu lagi nak buang. Saya rasa cikgu 780 cikgu. Okey, kalau buang 780 nanti sisi dia tak sampai di E dan F. So yang E dan F ni wajib ada. Jadi saya rasa 750 je. Yang ini pun wajib ada juga. Ini pun wajib ada jugalah. Okey, sekarang tinggal yang CB pun kena ada juga, wajib ada. So antara dua ni, yang mana kita nak pilih? Jadinya kalau arahannya menyebut tak boleh laluan yang sama cikgu, terpaksalah ambil 750. Ya, betul. Sebab kalau pergi dekat C ni, dia dah pergi D, kena patah balik. Okey, so jawapan dia adalah A, D, C, B, E dan F. Jawapan dia lah. Nanti bila kita kira semua tu, dapat jawapan dia. Kena campur semua. Kena campur semua. Sebab soalan kita, cari jumlah jarak yang terpendek tu. Okey, alright. So, nampak nak susah, tapi sebenarnya mudah saja. Ikut step lah cikgu Ya, ikut step tu. Step dia bermula dengan bucu, tepi dan kita buangkan bucu yang paling panjang dahulu. Okey. Okey, itu contoh soalan kertas 1, objektif. Okey, ramai budak tak tahu, dia tembak je. Okey, alright. Kita tengok pula contoh soalan kertas 2. Bahagian A. Sekarang ni SPM dia ada format baru, bahagian A, B dan C. Dulu bahagian A dan B saja. Okey, bahagian A ni soalan yang mudah-mudah. Okey, contoh soalan. Graf pemberat menunjukkan masa dalam minit yang diambil daripada satu session ke session lain dalam aktiviti matematik. Okey, soalan kata, lukis 3 subgraf bagi graf pemberat itu. Okey, ini format baru, itu diberi situasi, terus bagi soalan. Tak ada pecah ABC. Okey, so di sini dia minta lukis subgraf. So, siapa yang tahu subgraf, confirm dapat jawab. Yang tak dapat lukis subgraf, dia tak dapat jawab. So, anak-anak murid yang dekat Google Meet tu, siapa yang tahu? Apa itu subgraf? Siapa nak cuba? Silakan, Patricia. Apa itu subgraf? Okey, Hikmah. Okey, sila. Sebahagian atau keseluruhan satu graf yang dilukis semula tanpa ubah kedudukan asal, bucu dan tepi. Okey, betul dan tepat. Subgraf adalah lukisan semula sebahagian ataupun keseluruhan graf tersebut tanpa ubah kedudukan bucu dan tepinya. Okey, subgraf lukisan semula sebahagian ataupun keseluruhan graf tanpa ubah bucu dan tepi asalnya. Kalau ubah salah. So ada jawapan banyaklah. Contoh begini, jawapannya tu. Kita ikut lukis semula. Okey, contoh begini, CD 2. Ikut itu betul-betul. Okey, contoh begini. Okey, nak lukis semula tak apa, nak lukis sebahagian tak ada masalah. Okey saja. Inilah contoh jawapan. Senang saja, 3 markah dapat free je. Okey. Tulis lukis balik je? Lukis balik. Sebab soalan kata lukis balik. Bila lukis ni pastikan guna pembaris. Kalau freehand, hilang markah kekemasan. Markah kekemasan penting. Okey. Contoh soalan lagi. Alright. Berdasarkan maklumat di bawah,
bina satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat diberikan. Permintaannya ialah lukis satu graf. Syarat dia ialah ada bilang tepi dan ada gelung. Okey. So untuk soalan ini sama juga kalau pelajar mahir apa itu bilang tepi, apa itu gelung, pasti dapat jawab. Okey. Ada siapa-siapa nak bagi cadangan, bagi kongsi dengan kawan-kawan bagaimana strategi mereka untuk jawab soalan ini? Oi, siapa nak cuba untuk soalan ni? Nampak macam susah juga ni cikgu. Okey. Nampak macam susah tapi jangan fikir susah dulu. Cabar diri kita. Okey, semuanya silakan. kacang cikgu Semua kacang je. Semua kacang. Okey. Siapa nak cuba? Silakan. Yang tak dengar suara lagi kita bagi. Okey, tu bawah tu tunjuk tu. Siapa? Silakan. Aiman Syakira. Okey, silakan. Senyum je dia. Apa ni, kira bucu dia. Okey, kira ada 6. Okey. Susun kira ikut 6 huruf. Okey. Apa ni yang ikut E dia, yang tepi. Okey. Buat kali. Alright, saya dapat tangkap apa yang dia cakap tu. Okey, mungkin talian kurang okey sikit. Dia kata ada 6 bucu je. Dia kata ada 6 bucu dia kata. Bucu tu dekat mana? Bucu tu yang V tu. V ni simbol bagi bucu dalam bahasa Inggeris panggil vertex. Vertex. E ni untuk simbol tepi, H. Okey, so betul macam tadi Aiman cakap tadi, first kali ialah lukis dia punya bucu. Okey, oleh sebab ada P Q R S T U, ada 6 bucu, lukis tu dulu. Okey. Ikut suka lukis kat mana-mana boleh. Jadi kita happy. Kita tanda dulu, tanda dulu. Okey. Kemudian kita ikut E tu. Yang pertama PQ. Guna PQ. pembaris sambungkan. Selesai pertama. Okey, tanda. PR. Sambungkan saja. Okey, PT. QS. Tiba-tiba ada QS lagi macam mana? Ini bila dah ada satu kali lurus, yang kedua kena buat gelung, bilang tepi. Kalau ada yang sama kita kena bilang buat gelung tepi pula. Jadi dah lurus kan. Okey, kemudian QT, RR. Kalau RR ni dia pusing-pusing jumpa ke R semula. Jadi itu bentuk itu bulatlah gelung. Bentuk gelung. So dekat R ni gelung. Gitu. Okey, kemudian ST. Okey, masa cakap tadi ya. First lurus, second kena lengkung. Tapi ST lagi je. Satu lagi lengkung. Sebelah kiri, sebelah kanan. Macam kita punya jalan raya lah. Ada tengah, tepi. Gitu ke dia. Alright. Kemudian kita ada TU, UR, kemudian UT, UT dan UU. UU ni bulat lah cikgu. Bulat. Gelung. Dah selesai. 3 markah dapat percuma je. Nampak susah tapi senang je. Maknanya cikgu, yang penting kita buat satu-satu dan kita tanda satu persatu dan kita akan dapat dia punya graf sebenar. Cuma ingatannya ialah gunalah pembaris. Sebab jalan raya kita dia lurus saja, tak ada ikut-ikut. Okey, baik cikgu. Kita nak sambung lagi selepas ini cikgu. Memang menarik topik kita pada hari ini sebab dulu saya tak pernah pun belajar yang ni cikgu. Benda baru kita suka. Ini benda baru kita suka. Baik, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Arzman. Cikgu, dalam pengalaman cikgu mengajar matematik ni cikgu kan, ada tak di kalangan murid-murid kita ni yang orang kata tak pandai mana pun, tapi buat latihan dia orang boleh berjaya. Ramai tak macam tu cikgu? Ada. Untuk matematik itu je lah. Okay. Ramai pelajar mindset dia kata matematik susah. Mindset memang gitu, kata matematik susah. Bila dah susah, kata lagi satu je, kata tak wajib lulus. So gagal pun tak apa, dia kata. Tumpu mat, BM sejarah cukup lah. Dapat lulus tu dapat sijil. Jangan gitu. Sebab mat ni walaupun tak wajib lulus, nak mohon masuk mana-mana, polis ke, askar ke, macam tadi nak jadi apa, nak jadi doktor semua tu, even jadi pramugara pun, mat penting. Penting cikgu? Penting nanti kita naik terbang-terbang ni, tak tahu berapa tekanan udara, jatuh mati katak itu. Okey, itu contoh itu. Jadi mat ni penting. Jadi kena simpan mindset mat tu senang, mesti ada minat dulu. Okey, sebab tadi saya tunjuk awal tadi tunjuk contoh dia. Macam mana Aiman tadi, daripada selalu dapat G, SPM dapat A. Kerana dia minat dan buat latihan. Tu dia syarat dia untuk lulus matematik ni. Syarat dia kena kerap buat latihan cikgu Mudah gitu je. Matematik macam semayang. Semayang tepat waktu, semayang hari-hari, bacaan tepat, confirm hafal step, hafal bacaan, confirm lulus. Okey cikgu. Jom cikgu kita sambung latihan kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, alright.
So kita masuk pula part yang lebih sukar sikit. Oh, ni tadi susah macam sikit mudah juga. sangat tadilah. Okey, alright. Okey, contoh, rajah menunjukkan laluan yang menghubungkan bandar P dan bandar Q. Okey, ujung P sini Q. Okey, liling, siapa lah orang ni kan? Mempunyai 3 pilihan laluan mod pengangkutan yang boleh digunakan untuk pergi dari P ke Q. Itu situasinya. Dari P nak pergi ke Q. Itu situasi dia. Okey, dan maklumat dia kata ada 3 mod pengangkutan yang dia boleh pilih. Okey. So soalan katakan ni dia bagi maklumat pula. Dia kata PTUVQ lah laluan taksi. Okey, pilihan pertama guna taksi. Yang mana kosnya adalah confirm kena. Masuk taksi confirm kena RM5. Betul. Tapi lepas tu setiap kilometer 85 sen. Okey, pilihan yang kedua guna e-hailing pula. Sekarang ni macam-macam ada kan ni. Betul. Kan? Alright. Dia punya kos ialah setiap 2 kilometer RM3. Okey, step yang ketiga ialah PTWVQ adalah laluan bas berhenti-henti. Biasanya bas kita tahulah kalau bas ni murah saja. Murah lah. Setiap kilometer 55 sen. Okey. Okey, ada 3 pilihan. Yang manakah pilihan yang terbaik sekali lah. Okey. Soalan pertama kata laluan manakah paling pantas? Okey, ini tentang kisah soalan B nantilah. Okey, yang B kata yang manakah paling murah sekali segi kos? Okey, ini soalan bahagian B. Diberi situasi, ada pecahan soalan A dan soalan B. Okey, bahagian A tadi dibagi satu situasi, terus bagi soalan saja. Alright. Okey, kita buat satu-satu. Yang A dulu. Laluan manakah yang paling pantas untuk liling sampai ke bandar Q? Okey, ini peta tadilah. Sekali pandang kalau Aiman ketua kelas. Laluan mana agak-agak yang paling dekat sekali? Kalau sekali imbas cikgu. Sekali imbas lah. PTVQ cikgu. Kenapa lagi tu? Sebab tengok memang paling dekat, dia tak perlu corner kanan corner kiri dah. Okey. Itu mindset pelajar lah. Mindset pelajar yang mana jenis sembrono gitu. Betul. Dia nampak ni lurus je. Lurus je. Paling dekat sekali. Tapi ada pelajar-pelajar dia fikirkan dia tengok nombor. Dia nampak 6, 8 pendek tu. Dia kan lari ke sini. Mungkin gitu mindset dia gitu. Yang ni kumpul orang reject kata nampak 35 jauh tu. 29 tahun tu. Okey. Jadi mindset dia satu ialah kena cekap lah. Yang pertama tadi lah boleh tembak tak masalah. Okey. Tapi tembak berasas dan berstrategi. Okey. So samalah. Oleh sebab kita nak pilih laluan paling pantas, kita tengok dalam ini ada banyak pilihan. Okey. Alright. So sebelum saya nak terangkanlah kalau ada pelajar-pelajar nak cuba jawab soalan ni. Siapa nak cuba? Saya nak jawab tu. Yang belum pernah bercakap lagi, cuba tengok. Mesti berani. Kita nak minta pramugara kita lah cikgu. Boleh. Boleh tak nak cuba sikit? Okey. Boleh nak cuba untuk soalan ini. Silakan, Kavindran. Ya, cikgu. Okey, silakan. Laluan paling pantas sekali. Paling cepat sampailah cikgu Ya. Okey, silakan. PTUVQ. PTUVQ. Okey, atas dasar apa Kavindran kata itu jawapan Kavindran? Saja tanya. Okey. Okey, tak apa. Cikgu. Atas dasar apa Kavindran pilih PTUVQ? Kenapa pilih jawapan tu? Tadi Aiman lagi ketua kelas dia pilih PTVQ. Tapi Kavindran pilih yang bukan atas. Adakah kerana dia berada di udara sama macam pramugara kita? Kenapa Kavindran pilih jawapan tu? Tak, untuk pandangan saya dia lagi cepat. Okey, alright. Itu yang saya cakap tadi tentang persepsi pelajar. Ada yang nampak kata 68 nampak rendah, nampak pendek. Confirm tu jawapan dia. Tapi macam ada yang fikir pula jalan lurus lebih dekat. Okey, jadi kita kena test dua-dua lah. Test okey. So kita test. Terima kasih Kavindran. Okey. So kita test semua. Jalan Kavindran PTUVQ. Tambah semua nombor tersebut. Baik, nombor ni dah jarak tadi. Kita tambah semua adalah 66 km. Okey. Pilihan ketua kelas kita tadi PTVQ. Ya, kita tambah semua 64 km. Tapi jawapan ini budak tak cerdik ni. Jadi kat bawah tambah 90 km. Jauhnya. Jadi dalam jawapan ni sebagai ketua kelas, anda harus betul. Kalau anda tak betul, yang belakang pun tak betul. Okay, jadi jawapannya adalah jawapan yang Aiman pilih tadi. 64. Saya ada soalan. Okay. Maknanya cikgu, kita jangan terpengaruh dengan bentuk graf tu sendiri. Ya. Betul cikgu? Betul. Sebab bentuk graf ni dilukis tidak ikut skala. Sebenarnya dia cakap dalam soalan, semua rajah dilukis tidak ikut skala. Jadi berhati-hati. Jangan nampak kat sana tu pendek, dekatlah tu. Jangan boleh gitu. Okay, alright. Okay. So, soalan kata
laluan manakah paling pantas. Ini baru kita tunjuk jalan kerja baru. Betul. So kena maklumkanlah. Jalannya ialah jalan PTVQ. Okey. Itu baru dapat jawapan markah penuh. Okey, jangan tinggal setakat ni je. Ini baru jalan kerja. Sebab kita tak tahu. Sebab di sini ada 3 laluan, yang mana satu pilihan kita. So kena maklumkan PTVQ. Okey, alright. Pandailah para mugara kita tu. Okey, alright. Okey. Yang susah lagi. Oh, ni lagi yang susah B juga. pula. Jika liling tak keperluan untuk tiba awal. Okey? Untuk kepada Q, yang manakah pilihan pengangkutan paling menjimatkan daripada segi kos? Kali ni yang tadi kita fikir dia sampai awal. Kita ambil yang paling pantas. Tapi kali ni kata tak penting. Datang lewat pun tak apa, tak ada masalah. Jadi laluan manakah yang paling sesuai dia pilih? Yang paling menjimatkan. Oh, paling jimat cikgu. Ini kita kena ambil kira tadi kes yang berkaitan dengan tentang situasi tadi, pengiraan dari ni. Okey, tadi kita tengok ada 3 laluan tadi. Okey, kita tengok laluan taksi. Taksi dia akan lalu PTUVQ. Yang mana kos tetapnya ada RM5. Masuk taksi je automatik kena RM5. Okey. Kemudian setiap kilometer 1 kilometer 80 sen. Okey. Laluan yang kedua pula kita guna khidmat e-hailing. Okey, apa pun tak kisahlah. Apa Grab ke apa ke tak kisah. Okey. Dia lalu PTVQ, laluan yang Aiman beli tadi. Ya. Okey, laluannya ialah kosnya ialah RM3 setiap 2 kilometer. Oh. Lebih mahal lah. RM3 setiap 2 kilometer. Okey. Yang ketiga ialah PTWVQ. Okey, ini laluan bas berhenti-henti. Biasa dalam mindset kita memang kalau guna bas memang murah lah. Betul. Okey, tapi kita tak tahu lagi. Bergantung pada pengiraan kita. Okey, so cara nak selesaikan begini macam mana? Okey, saya tunjuk lah ya sebab ni soalan ni agak tu okey. Kalau saya nak uji budak-budak kita nanti yang lebih sukar lagi nanti. Betul. So ini kita tengok. Taksi lalu PTUVQ. First step. Okey, tambah semua tersebut. Kemudian darabkan dengan 80 sen dan sebelum itu ialah kos tetapnya RM5. Confirm kena. Okey, dapat laluan taksi. Kalau guna taksi RM61 sekupang. Orang panggil sekupang. Okey, sebut seorang sekupang tu. Okey, yang kedua PTVQ adalah laluan perkhidmatan e-hailing. Dia lalu direct. Direct ini okey, so tambah semua sekali darab. Okey, bahagi 2. Sebab apa bagi 2? Sebab dia kata setiap 2 kilometer RM3. That's why kita kena bagi 2. Bagi 2 dulu. Calon yang cuai dia terus darab dengan RM3. Okey. Ini dapat harga dia ialah sebanyak RM96. Okey. Okey. Yang ketiga guna bas. Lalu ikut bawah. Sama step dia. Okey. Dapat itu tambah semua jarak itu darab dengan 55 sen. 90 kilometer. RM40 50 sen. Okey cikgu. Jadi jelas kat sini paling murah adalah menaiki bas cikgu. Bas. Jadi berarti maklumkan pada jawapan akhir tu kena maklumkan iaitu bas berhenti-henti paling menjimatkan. Oh, itu dia punya conclusion. Kalau tunjuk ini saja ini baru jalan kerja. Okey, yang paling mesti beritahu. Yang paling apa yang paling menjimatkan ni? Bas berhenti-henti. Okey, tak boleh menjimatkan pun tak apa. Sebab kita tahu memang tahu tentang soalan menjimatkan. Okey, yang penting ada perkataan bas berhenti-henti. Okey. Nampak susah kan? Tapi senang je. Menarik lah, yang pentinglah jangan cuai. Saya selalu pesan pada anak-anak muda saya adalah jangan hilang markah disebabkan oleh kecuaian, bukan tidak tahu. Sebab cikgu tadi saya hampir tersilap tadi dekat 2 kilometer tadi cikgu. Itu yang dapat markah 90 91 tu. Yang pernah naik ke pentas menang anugerah. Okey, hampir-hampir juga. Bukan setakat Aiman saja, saya pun hampir juga tadi. Kalau kita fikir secara gambaran kasar cikgu, kita terus kali dengan RM3 cikgu. Ya. Rupanya 2 kilometer. Baik cikgu. Seterusnya. Okey. Nak pergi kepada soalan yang lebih sukar lagi. Yang ni lagi susah lagi ni. Seletak kat situ. Okey, kebat seletak tu. Okey, memang tahu kebat dah ni. Okey. Rajah menunjukkan jarak dalam kilometer yang menghubungkan 7 lokasi. Wow. Okey. Bukhari bergerak dari M melalui semua lokasi jarak terpendek. Saya birukan itu sebab itulah info sangat penting. Baik. Okey, bina satu pokok dan labelkan laluan yang akan digunakan oleh Bukhari. Ini situasi, ini soalan. Okey. Soalan SPM bahagian B begitu. Dia bagi situasi, dia bagi soalan. Okey, alright. Okey, sekali pandanglah nampak macam payahnya nak jawab kan? Betul cikgu. Kalau budak kalau hujung-hujung tidurlah. Okey, berserah pada Allah Taala lah. Okey. Alright, tapi bagi yang dekat Google Meet yang pandai-pandai ni, nak jadi doktor farmasi macam ni,
Pandai, patutnya kan. Janganlah malukan kita kan. Tapi cikgu, bila saya tengok graf ni cikgu, saya terbayangkan macam R&R lah cikgu. Okey. Kita pergi R&R sini, kita pergi kat tempat sini, pergi kat tempat sini, pergi kampung sini cikgu maknanya baru kita boleh nampak, menariknya sebenarnya soalan ni cikgu. Masalahnya kan macam ni Aiman. Ya. Aiman dah bekerja, dah buka mata ke dunia luar. Aiman dah selalu pergi travel mata-mata. Tapi anak-anak murid kita yang duduk sekolah semata-mata tak ada peluang gimana, tu yang mereka susah nak bayangkan. Itu yang kita kena dedahkan dalam ni. Baik cikgu. Okey, alright. So, sebelum saya nak terangkan bla 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 beli ni, ada tak siapa-siapa yang ingin menunjukkan kebijakan mereka? Bagaimana strategi untuk menjawab soalan ini? Silakan. Pandai memang pandai, nak cari yang bijak. Merancang strategi. Ada tak siapa-siapa dulu? Kita tak dengar suara siapa lagi sekarang ni. Silakan, kita nak dengar pula lah suara Batrisha si Irdina, kita tak pernah dengar suara lagi kan. Batrisha, silakan. Siapa-siapa nak cuba, tak apa, saya sebut nama je. Okey. Ada siapa-siapa nak cuba jawab soalan ni. Beritahu dekat abang Aiman kita, rakan-rakan di rumah, bagaimana strategi untuk awak menjawab soalan ini? Step pertama buat apa, step kedua buat apa? Poin dekat sini adalah menghubungkan 7 lokasi. Bermula daripada M. Okey, silakan Batrisha. Okey, sila. Okey. First sekali apa yang kita kena buat ni? Buang yang paling panjang jalan dia. Okey, buang paling panjang. Alright. Kita nak dengar pandangan dia dulu. Yes. Okey. Lepas tu mesti ada 7 bucu sebab dia kata 7 lokasi. Okey, pandai betul sekat ni. Kalau 7 bucu mesti ada 6 tepi. Okey, betul sekat ni. Okey, Irdina Siratul Mustaqim. Lurus dia kata. Okey, terima kasih Irdina ya. Okey, betul. Nampak dah dia punya idea tu dah betul. Dah ada dah. Okey, betul. Alright. Terima kasih Irdina. Okey. Ada tak lagi yang nak cuba lagi memanjangkan lagi penjelasan Irdina tadi? Tadi Irdina dah kata tadi dah. Buang yang paling panjang, okey. Kemudian ada 7 bucu, buang tepi yang paling panjang tu. Okey. Ada tak lagi yang nak memurnikan lagi? Caranya bagaimana? Okey, Maha nak cuba ke? Boleh Maha. Ataupun murid-murid lain ada yang nak cuba? Okey, silakan. Okey, kita nak tanya Maha lah. Sebab Maha paling smart sekali lah. Hari ni dia pakai tie siap kan? Okey Maha, ada pandangan tak? Macam mana kita nak jawab soalan ni? Kat sana ada 11 tepi. So, kalau 7 bucu, 6 tepi. So, yang extra 5 tu kita kena buang. Buang yang tepi yang panjang. Baik. Laluan yang panjang. Okey, terima kasih Maha. Okey, dia memurnikan lagi apa yang Irdina cakap tadi. Cantik. Cantik dan terbaik. Moga-mogahan bakal dapat result nanti, result terbaik untuk menaikkan nama SMK Kuala Selangor. Okey, alright. Irdina ni Aiman selalu kacau dia dalam kelas. Sebab apa? Sebab pakai gigi besi. Gigi besi. Ini kalau buat apa-apa ni kena karen mati ni saya kata. Selalu kasi. Bukan tujuan nak kutuk dia, tak. Yeah. Sebab kita nak wujudkan suasana gembira dalam kelas. Betul cikgu. Okay, sebab macam dia tak boleh kelat muka. Dia biasa kalau pakai gigi besi tu cikgu, dia jenis orang lawa-lawa ni cikgu. Okay. Nampak pun lawa gitu kan. Tak apa. Okey, alright. Okey, sambung, tak apa. Okey, yang lainnya jangan kecil hati pula. Okey, para mugara kita ada kan. Okey, harness pun. Alright. Okey, so macam tadi saya menggunakan balik ya. First kali, cluenya adalah terpendek. Dalam mindset lah graf. Terpendek. Pokok. Pokok. Kita selalu sebut pokok. Okey. So, kita tengok kat sini. Mula-mula sekali ini graf sebalik, patah balik, saya lukis balik ni. Okey, daripada yang tadi yang susah nampak gelar-gelar, saya nampak kayak begini. Okey, ini ada. First kali bermula daripada M. Dan laluan yang paling pendek, minimum sekali. Jadi pokok lah. First step tadi macam tadi Irdina cakap tadi, tengok bucu. Dalam ni kita ada bucu M, N, P, Q, R, S, T, ada sebanyak 7 bucu. Itu mula-mula lah. Okey. Kemudian ingat satu yang paling penting. Pokok tidak ada bilang tepi dan gelung. Pokok tidak ada gitu. Okey, so first kali kita dah awal buang terus cikgu. Boleh buang terus. Buang terus. 15 buang, jam bawah tu buang. Selesai. Okey, yang kedua kita tengok ada 7 bucu. Jadi pokok cirinya ialah kalau bucunya 7, tepinya kurang 1. Itu paling penting kali keyword dia. Okey, dia dalam ni kita ada banyak tu dalam tu. Okey, ada 15 kita ada. Sebab bergerak kat sana, okey. Kita ada 20, okey, 50,
Okey, kita ambil semualah. 18 semua ni. Kita ambil semua, kita bilang semua. Okey, tu step dia. Okey, sekarang dekat sini ada 9 bucu semua. Yang tinggal lagi, 9 tepi lagi yang tinggal. Kita nak 6 saja ni. Okey. Okey. Kena buang 3. 3 yang mana? Itu saya cakap tadi. Kita buanglah yang paling jauh sekali mula-mula sebab kita nak paling pendek. Buang 60. Okey, buang 50. Buang 30. Dapat pokok. Oh, okey, dapat pokok. Tetapi ingat, dia pergi semua lokasi jarak paling minimum. Adakah ini jawapannya, Aiman? Saya rasa taklah cikgu. Kenapa pula? Sebab dia tak menyambung lah cikgu. Semua dia pergi. Wah. Oh, boleh cikgu macam tu ya? Dia pergi semua tempat kan? Maknanya syarat dia tak apa. Kalau dia patah balik pun tak apa Itu saya tanya tu. Itu saya tanya kenapa. Okey. Kalau kita nak kira dari segi pokok, ini memanglah yang paling pendek. Bila kita tambah semua, memang dapat 109 km. Dekat je. Paling dekat. Tetapi kena ingat, Bukhari bawa kereta, pergi semua tempat. Kalau inilah jawapan awak, pokoknya betul. Tapi jawapan tak betul. Oh. Kerana apa? Contohnya, daripada M, pergi ke N. Pergi ke N. Pergi ke T contohnya. Betul. Pergi ke S. Nak pergi ke P ni, kena patah balik. Jadi jauh. Tambah lagi 18, tambah lagi 18, baru boleh pergi ke P. Kemudian pergi ke Q. Nak pergi ke R, patah balik lagi. Bertambah jauh dia. Baru sampai. Itu kalau ni lah. Tak sempat sampai cikgu, dah habis minyak dah. Dapat sini adalah 158 km. Jauh. Saya selalu sebut kata bapak jauh. Jauh. Sebab budak-budak selalu kata, cikgu bapak susah. Bila budak kita cakap, kalau bapak susah kita guna mak tak senang. Dia kata, okey, alright. So, kita kena adjust jawapan ini. Cara macam mana? Okey, kita kena korbankan satu laluan supaya dapat hubung semua. Betul. So, di sini kita nampak ini. Tadi ada garisan tadi. Kita wujudkan balik garisan situ. Dan bila wujud balik, buang satu sebab kita nak 6 saja. Sini ada 7. Nak buang yang mana? Saya rasa cikgu P dengan R kita buang cikgu. Tak boleh buang sebab kita nak pergi semua tempat. Ini kena ada juga. Alamak, so, antara inilah kita buang, nampak inilah kita buang. Sebab dalam ni 18, 20. Ni jauh lagi. Wah, ni paling panjang. So kita pergi, kita buang itu. So dapat daripada dekat ini, daripada dekat sekali sebenarnya. So bila kita lalu begini, jumlah ialah 119 km sahaja. Maknanya bukan semata-mata kita buat pokok je cikgu. Sebab ini bukan soalan minta pokok. Soalan minta laluan terpendek. Kes ni adalah kes bawa kereta laluan terpendek tu. Jadi bawa kereta mesti berulang semua. Okey. Alright. Saya nak sampai habis dah. Saya kesian dengan budak kita sekarang ni. PDPR. Pelajar dari rumah. Tapi apa sekalipun, PDPR ke PR pun sekalipun, study tetap kena jadi. Jadi saya nak ingatkan untuk topik ini, anak-anak Google Meet, anak-anak di Malaysia semua, bersama dengan saya hari ini, kena faham. Topik ini kalau faham betul-betul ciri-ciri rangkaian, insya-Allah jadi mudah. Terfaham bucu, faham tepi, faham gelung bilang tepi semua, jadi mudah semua. Okey, alright. Yang kedua ialah nak bina rangkaian tu. Nak lukis rangkaian tu macam mana? Mesti kena faham ada ciri-ciri tu. Nak lukis apa macam mana? Kata orang nak lukis garis lurus ke gelung ke apa semua kena faham. Okey. Yang ketiga ialah aplikasi. Macam kes tadi lah. Mesti selalu saya ingatkan ialah berhati-hati, jangan cuai, sila baca soalan betul-betul. Okey, kalau tidak nanti bahaya. Sebab susah apa kata orang? Menyesal kalau kita buat, kita faham soalan tersebut tapi kerana kecuaian kita hilang maka percuma je. Okey, alright. So saya seronok ni. Ni saya ambil gambar mereka, saya ambil tu. Lukis cantik-cantik, comel-comel belaka mereka ni kan. Sekali pandai pun nampak handsome. Memang betul-betul sesuai dengan jadi pramugara ni. Boleh. Pramugara ni. Pakar sakit jantung. Mudah-mudahan dia dapat bantu cikgu dia ni. Kalau ada sakit jantung tolong bantu. Sebab saya ni kuat minum air gas. Satu botol besar boleh habis 2 kali teguk je. Bini saya selalu tegur saya. Abang tak nak tekak kan? Minum tanpa ada rasa apa-apa. Okey? Dan anak murid saya ni. Okey. So saya nak ucapkan good luck lah. Masa ambil kesempatan kat sini ya. Dia ucap good luck kepada semua anak-anak saya yang Google Meet hari ini dan juga channel SPM yang kat luar sana. Jadikan PKP sebagai asbab untuk mencapai kejayaan. Bukan kegagalan. Kerana kejayaan dalam SPM, dalam matematik khususnya, terletak pada usaha kita. Bukan yang di luar-luar sana. Yang penting cikgu, kita kena banyak buat latihan. Itu kata kuncinya. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Azman. Sekejap sangat rasanya kita belajar matematik dengan cikgu kan? Betul. Aduh, nanti kita jumpa lagi lah cikgu. InsyaAllah. Dalam bab yang seterusnya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dan kita nak ucap terima kasih kepada murid-murid. Terima kasih. Beri lambaian kasih sayang anda sikit. Lambai sikit.
Okey, terima kasih semua murid-murid kita pada hari ini. Aiman. Mudah-mudahan selalu Ada satu permintaan, Aiman. Apa permintaan tu, cikgu? Guru saya minta satu permintaan, buat ucapan sikit kepada anak-anak murid yang terpilih untuk mengikuti program Lead to Success. Sasaran straight A sekolah saya. Okey. Ini kita target pelajar yang akan dapat straight A juga. Ya. Okey, dan mudah-mudahan ini sasaran murid kita, sasaran sekolah kita, cikgu, Ya, untuk sekolah murid-murid ini berjaya. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okey, kita berakhir di Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Arif, guru matematik dari SMK Kuala Selangor. Batch SPM 2021 merupakan batch yang istimewa kerana kamulah batch yang pertama yang menempuhi kurikulum baru KSSM dan format baru SPM. Cikgu doakan supaya kamu dapat menempuhi segala pengajaran dan pembelajaran di mana sahaja kamu berada di sepanjang zaman yang mencabar ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Zaini, bapa kepada calon SPM tahun 2021 iaitu Nur Aiman Syakirah daripada Sekolah Agama Al-Ihsan. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan semua calon SPM 2021. Berusahalah, bertabahlah menghadapi sebarang cabaran dan dugaan COVID, PKP, PDPR atau apa saja itu bukan alasan untuk anda berputus asa. Buktikan bahawa semua itu sebab jadi pemangkin kepada kejayaan yang gemilang dalam SPM nanti. Kejayaan anda sudah pasti akan mengembirakan ibu bapa dan guru-guru anda. Jadi buktikan anda mampu dan anda terbaik.